kemuliaan, kekuatan, kemenangan, apa sajalah yang kita boleh kaitkan dengan makna tersebut adalah milik Allah, Rasul dan orang yang beriman. Maka orang yang beriman, seronok dia kerana apa? Pertama, mulia. Yang kedua, dinyatakan di sini iaitu kita akan dapat kekuatan. Masuk kekuatan iaitu kemenangan. Lah kalau kita kata menang, kok mana? Masih kita dalam kekalahan. Hakikatnya kita menang. Menang ni kalau kita nak kupas secara lanjut, dia bukan mesti yang kita kata angka sekian, baru dikatakan sebagai menang. Tak. Hakikat kemenangan tu apa dia? Dia bila kita sebut tentang hakikat sesuatu, rupanya hakikat itu, itulah makna yang sebenar kepada satu-satu perkara. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung kitab ini yang tajuknya iaitu Allahu Rabbi wa Ghayati, Allah Tuhanku matlamat aku. Jadi sambungnya muka surat 135, baris yang ketiga daripada bawah. Yang keempat, daripada kesan faedah beriman kepada Allah Ta'ala. Masuk kita yang keempat, iaitu bermegah dengan kemuliaan orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, yang mana imannya padu, iman yang mantap, yang kental. Patutlah mereka ini berseronok, berbangga dengan keimanan tersebut. Boleh mereka ini nak bermegah-megah dengan keimanan yang mantap seperti yang tersebut. Sebab apa? Sebab bermegah ni ada perkara yang dilarang. Bahasa Arab dia kata al-jah. Al-jah bermaksud bermegah. Ia termasuk daripada sifat mazmumah, sifat yang terkutuk, yang terkeji. Bermegah-megah. Jadi Islam dia tak mau kita bermegah-megah. Tapi ada megah yang dibolehkan. Dalam perkara yang kita patut bermegah, ni dia. Iaitu apabila kita merasai iman kita ni sudah sampai kepada kemuncak. Sehingga kan kita boleh menghadapi apa juga cabaran, ujian keimanan kita. Patutnya kita berseronok dengan keimanan tersebut. Baik, ini tajuk dia. Sampai kepada tahap iman kita ini sudah elok, sempurna, maka inilah yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Apa dia? Kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iaitu dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-8. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Artinya,
Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Baik, kemuliaan. Kemuliaan, kekuatan, kemenangan, apa sajalah yang kita boleh kaitkan dengan makna tersebut, adalah milik Allah, Rasul dan orang yang beriman. Maka orang yang beriman, seronok dia kerana apa? Pertama, mulia. Yang kedua, dinyatakan di sini, iaitu kita akan dapat kekuatan. Masuk kekuatan iaitu kemenangan. Lah kalau kita kata menang, kok mana? Masih kita dalam kekalahan. Hakikatnya kita menang. Menang ni kalau kita nak kupas secara lanjut, dia bukan mesti yang kita kata angka sekian, baru dikatakan sebagai menang. Tak. Hakikat kemenangan tu apa dia? Dia bila kita sebut tentang hakikat sesuatu, rupanya hakikat itu, itulah makna yang sebenar kepada satu-satu perkara. Bila kita kata hakikat, kan? Contoh macam yang Nabi sebut, kita sebut tentang hakikat. Yang Nabi pernah sebut apa dia? Iaitu, tahukah kamu siapa yang muflis? Tu Nabi nak nyatakan tentang hakikat. Oh, duit tak ada lah, bankrupt apa semua. Tak. Kan ikut dengan harta banyak. Namun, pahalanya habis dapat kat orang lain. Bahkan dosa orang pula mai ke dia. Itu boleh sebut tentang hakikat. Tahukah kamu siapa yang kuat? Oh, kalau dia lawan, dia menang selalu. Tak, Nabi kata, tahan hati dia, tabah hati dia, sabar ketika mana diuji dengan suatu ujian yang berat. Dia sabar. Kan? Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang berani lawan siapa saja dan tak pernah tumbang. Tapi yang kata kuat itu, dia sabar kan? Apabila diuji dengan suatu ujian yang berat. Dia sabar. Begitu. Jadi, ini yang kita sebut tentang hakikat. Sopa juga tentang hakikat mencuri. Seburuk-buruk mencuri. Kita sebut macam-macam lah. Macam ni perangai pencuri ni apa semua, disapu apa semua. Benda tak guna pun diangkut, pada lempak kat luar. Jahat sungguh. Tapi yang Nabi kata, orang yang abaikan solatnya, inilah seburuk-buruk pencuri. Baik. Jadi, berbalik kepada yang kita kata kemenangan. Menang kita. Menang apa? Kalah teruk. Kalau apa yang kita buat ini berada pada landasan yang betul. Walaupun sehingga tak ada sokongan. Tapi cara buat betul tak? Betul. Menang. Jadi kerana itu, Nabi pernah kata pada akhirat besok, kamu akan dapati ada Nabi yang seorang pengikut. Nampak? Dia duduk kat dunia, dia berdakwah tak? Mana tak berdakwah? Ajak orang kepada beriman kepada Allah. Bagus. Kalangan manusia yang Allah Ta'ala sayang ni mereka. Para Nabi dan Rasul. Tapi ada yang seorang pengikut, ada dua orang pengikut. Kalau kita kata, kalau satu dua tu kira cara buat tak betul. Berani kata Nabi tak betul. Ada begitu. Kerana itu ada ulama kata, yang dikatakan jamaah bukan mesti ramai. Seorang saja berada pada kedudukan yang betul. Berlandaskan Quran dan Sunnah. Seorang dia aja. Maka dialah yang disebut sebagai jamaah. Nampak tuan-tuan, bila kita sentuh berkaitan hakikat sesuatu. Tapi yang kita buat ni betul, dapat sokongan, ramai yang ikut, itu kira banyaklah habuan-habuan kita yang kita dapat hasil usaha kita yang gigih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka apa yang kita sebut di sini iaitu izzah. Apa maksud izzah? Iaitu kemuliaan. Kemuliaan di sini disambung juga dengan maksud kemuliaan, iaitu
kekuatan atau kemenangan. Merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Kita tengok pada surah Al-Fatir ayat 10. Surah Al-Fatir ayat 10. Dalam kitab kita ni umai satu saja. Ayat 8 surah Munafiqun. Kita tengok ayat yang kedua. Yang saya ambil dan saya tulis di tepi. Iaitu surah Al-Fatir ayat 10. Firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa yang mahukan izzah, iaitu kemuliaan, kekuatan, makna yang sopa yang tadi kita nyatakan izzah iaitu kemuliaan, kekuatan. Falillahil izzatu jami'an. Semua tu ada di sisi Allah. Apa dia? Mulia ada di sisi Allah. Kekuatan, kemenangan ada di sisi Allah. Hang mau menang, hang kena kembali kepada Allah. Tak mau, aku nak tak Allah jauh-jauh, hang tak menang. Walaupun ditabalkan, walau dinobatkan dan sebagainya, tetap hang tak menang. Apa tuan-tuan? Jadi ini dia punya perawatan dia. Cara macam mana nak selesai, nak dapat sesuatu. Maka di sisi Allah segalanya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Semua perkataan yang baik-baik itu terangkat kepada Allah. Wal amalu salih yarfa'uh. Dan amal soleh yang kita buat pun Allah Ta'ala akan terima. Baik, jadi dapat kita dua ayat pada malam ini berkaitan dengan izzah. Ada lagi yang setengah daripada kita ni lakukan dia sebagai wirid selepas daripada sembahyang. Ada yang tidak membacanya, tak ada masalah apa. Kan? Ada yang membaca, kadang baca, kita pun ikut bacalah. Imam tu bawa, kita ikutlah. Kan? Kalau ada urusan apa, bangun. Bangun. Tak usahlah duk kecam, duk marah, apalah duk lajak baca ni juga. Daripada kita duk mengarut macam tu, baik kita ikut dia. Dia bawa. Apa dia? Ayat tu. Qulillahumma. Tu kan. Ayat yang, walaupun ulama' kata dia bukan dalam senarai wirid atau zikir-zikir sembahyang. Wirid selepas sembahyang. Bukan dalam kategori. Tapi dah dia nak bawa. Kan? Jangan perkara macam ni pun jadi musuh. Kau ni aku tak mau kawan. Saya dah bawa yang ni. Jangan sampai macam tu. Kalau kita saya tak mau sudah. Itu saja. Perkara kecil janganlah diperbesar-besarkan. Kan benda yang kita anggap sebagai sesat, khurafat. Kadang banyak sesat, khurafat kita biar. Yang ni ayat-ayat suci Quran, siapa kita nak bertelagah? Begitu. Jadi ayat yang saya maksudkan bunyinya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Apa maksud dia? Wahai Rasulullah, qul, katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulk. Allah itu pemilik kerajaan. Abadlah kerajaan mana pun. Dalam negara, luar negara, yang bertapak di dunia ini, siapa pemilik asal dia? Allah. Tu'til mulka man tasha'. Allah bagi kerajaan kat siapa yang Allah Ta'ala suka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dia nak bagi, dia bagi. Dia nak ambil balik, dia ambil balik. Wa tu'izzu man tasha'. Allah muliakan siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak muliakan. Wa tuzillu man tasha'. Dan yang hina, kerana Allah Ta'ala yang menghinakan dia. Jadi, tuan-tuan, kan, banyak ayat-ayat izzah dalam Quran. Kalau orang baca dan faham seluruh isi kandungan Quran, dia akan berasa tenang, berwaspada, cermat dalam kehidupan dia dan sebagainya. Kan? Dia tak mengeluh, dia tak resah gelisah. Sekiranya kalau dia tak dapat yang kita sebut sebagai kekuatan atau kemenangan. Kan? Karena dia yakin suatu masa nanti akan menjadi milik dia.
Ni kita buat dah yang terbaik, tapi bukan berpihak kepada kita, semua dalam ketentuan Allah. Kan? Kita ikut sunnatullah, insya-Allah kita akan selamat dan berjaya. Kan? Allah Ta'ala tak akan biar kan? Orang-orang yang berpihak kepada dia dalam keadaan susah di dunia ni, Allah Ta'ala tak akan biar macam tu. Allah janji, dia akan tunaikan janji. Kan? Orang yang macam ni, dia akan dapat macam ni. Tapi bila aku nak dapat? Bila ni, macam tu jugalah ada sahabat yang tanya Nabi, bila kemenangan? Kan? Bila kemenangan? Nabi banyak dia punya mehnah dalam perjuangan Nabi ni. Teruk dibelasah dan sebagainya, dikecam. Ada sahabat kan, yang berbaik-baik dengan puak-puak munafik, meresahkan Nabi. Kan? Dan musuh dalaman lagi di kalangan Yahudi umpamanya, kaum musyrikin yang mengintip, mengendap orang Yahudi yang menyamak dan sebagainya. Tapi Nabi tenang, kan? Dan Nabi menenangkan para sahabat dia. Akhirnya dapat kemenangan yang kemuncak. مولانا